Selamat pagi murid-murid. Sekali lagi kita berjumpa dalam kelas sains bersama dengan Sejo. Hari ini kita akan belajar topik yang baru. Coba kita perhatikan gambar raja yang ada di sini. Apa yang kamu dapat perhatikan? Ya, seorang lelaki sedang berada di dalam kepenatan. Kenapa dia penat? Ya, mungkin sebab sepanjang hari dia sudah bekerja, jadi tenaganya sudah habis, jadi dia pun pulang ke rumah dalam keadaan yang penat. Topik kita hari ini berkaitan dengan tenaga. Apa yang akan kita belajar dalam topik tenaga? Pertama, kita akan belajar tentang maksud tenaga. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang sumber tenaga. Mari kita pergi yang pertama, yaitu maksud tenaga. Apa maksud tenaga? Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Tanpa tenaga, kita tidak boleh melakukan kerja. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengangkat beban yang berat tanpa adanya tenaga. Kendaraan tidak boleh berfungsi, bergerak tanpa tenaga. TV kamu di rumah tidak akan berfungsi kalau tidak tenaga. Bahkan handphone yang kamu pegang sekarang ini mungkin tidak akan berfungsi, tidak boleh digunakan tanpa tenaga. Jadi tenaga ini penting untuk benda hidup ataupun benda bukan hidup supaya ianya boleh berfungsi. Dari mana tenaga ini diperoleh? Tenaga dapat diperoleh dari berbagai sumber. Jadi kita akan melihat apakah sumber-sumber tenaga itu. Yang pertama adalah matahari. Semua kita tahu matahari itu macam mana. Ini adalah contoh gambar matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjana elektrik melalui panel surya, dan seterusnya tenaga elektrik yang terjana dari panel surya akan digunakan bagi keperluan seisi rumah. Sumber tenaga yang kedua adalah air. Dalam gambar raja ini, saya tunjukkan empangan hidroelektrik yang menggunakan air menjana tenaga elektrik. Kalau kita di Malaysia, empangan yang paling besar adalah empangan Bakun yang terletak di Sarawak. Kalau kita di Sabah, kita ada satu empangan yang terletak di Tenom, dinamakan empangan Pangi Tenom. Air yang mengalir dari sungai ataupun dari tasik menggerakkan turbin di empangan untuk menjana tenaga elektrik. Sumber tenaga yang seterusnya adalah biogesim. Biogesim ini adalah dari tumbuhan ataupun juga dari tinja haiwan. Bagaimana sisa tumbuhan menghasilkan tenaga? Pertama, sisa tumbuhan akan dikumpulkan dan dibakar untuk memanaskan air. Uap air yang terbentuk akan memutarkan turbin. Putaran turbin akan menyebabkan penjana boleh menjana tenaga elektrik. Bagi tinja haiwan pula, tinja haiwani akan dimasukkan ke dalam sebuah tangki besar yang mengandungi bakteria. Bakteria akan menukarkan najis ini kepada gas. Gas ini akan dibakar untuk memanaskan air. Uap air akan memutarkan turbin. Putaran turbin akan menyebabkan penjana hasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang seterusnya adalah angin. Ini adalah gambar raja kincir angin yang menggunakan angin untuk menjana tenaga elektrik. Kalau kita di Malaysia, kita tidak kincir angin, tapi negara-negara lain seperti USA, China, India, mereka menggunakan kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak ini menyebabkan turbin juga akan berputar, dan turbin yang berputar memberi tenaga kepada penjana untuk membolehkan penjana menjana tenaga elektrik. Sumber tenaga yang seterusnya adalah ombak. Dan ini adalah gambar raja contoh mesin yang menggunakan ombak untuk menjana tenaga elektrik. Ombak yang terhasil akan menggerakkan turbin di dalam laut
untuk menjana tenaga elektrik. Seterusnya sumber tenaga adalah nuklir. Kalau kita dengar nuklir saja mungkin kita terfikir tentang bom. Tapi sebenarnya nuklir ini boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Ini adalah gambar raja contoh stesen jana kuasa nuklir. Dimana kita di Malaysia kita belum ada lagi stesen jana kuasa nuklir. Tapi di beberapa negara lain sudah menggunakan nuklir sebagai sumber tenaga bagi menjana tenaga elektrik. Bahan nuklir seperti uranium akan dihantar ke stesen jana kuasa nuklir untuk digunakan bagi menjana tenaga elektrik di stesen tersebut. Beginilah keadaan stesen jana kuasa nuklir. Sumber tenaga yang seterusnya adalah bahan api fosil. Bahan api fosil ini ada 3. Yang pertama, gas asli. Yang kedua adalah petroleum. Dan yang ketiga adalah arang batu. Ini adalah contoh-contoh bagi bahan api fosil. Kita di Malaysia banyak menggunakan bahan api fosil sebagai sumber tenaga. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, dan arang batu akan dihantar ke loji jana kuasa bahan api fosil untuk dibakar agar elektrik boleh dijana. Sumber tenaga yang seterusnya dan yang terakhir adalah geotermal. Dalam gambar raja ini tunjukkan stesen jana kuasa untuk geotermal di mana haba batuan digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Kita tidak menggunakan sumber tenaga ini. Negara-negara seperti Iceland, New Zealand, Filipina menggunakan sumber tenaga geotermal untuk menjana tenaga elektrik. Geotermal juga merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi. Haba ini akan digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Baiklah murid-murid, kita sudah belajar topik tenaga. Ada 2 yang kita belajar, yaitu yang pertama maksud tenaga dan yang kedua adalah sumber-sumber tenaga. Seterusnya, saya harap kamu boleh siapkan tugasan yang letakkan di grup, ambil gambar dan hantar ke grup sains seperti biasa. Itu saja dari untuk kelas hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang.